Program pendidikan khas di Malaysia terus dipergiat serta pelaksanaan hub rangkaian gentian optik pop di 60 kawasan pedalaman di Sarawak. Perinciannya bersama Syazwani Samsu di Parlimen. Syah, usaha untuk memantapkan program pendidikan khas di Malaysia terus dipergiat Kementerian Pendidikan dengan memberi penekanan kepada 6 teras strategik. Antaranya penambahbaikan akses dan mobiliti, pemantapan sumber manusia serta pemantapan pengajaran dan pembelajaran. Timbalannya, Lim Hu Ying berkata, semua usaha yang dilaksanakan adalah bagi memastikan setiap murid berkeperluan pendidikan khas menerima pendidikan yang berkualiti. Data pada 31 Januari 2023 menunjukkan terdapat seramai 107,020 orang MBPK berbanding 97,220 orang pada tahun 2021 dan 93,951 pada tahun 2020. Sehubungan dengan ini, KPM akan terus menyediakan akses pendidikan kepada MBPK terutama sekolah dengan kesediaan keperluan pendidikan khas bergantung kepada tahap kefungsian murid, intervensi serta sokongan yang diperlukan. Berdasarkan prinsip ini juga, KPM telah diberi sejumlah peruntukan pada setiap tahun bagi memperkasa pendidikan khas. Beliau menjawab soalan Senator Datuk Ras Adiba Razi. Dalam pada itu, 60 kawasan pedalaman di Sarawak telah dikenal pasti untuk pelaksanaan hub rangkaian gentian optik Point of Presence POP. Ia bagi memastikan kapasiti perkhidmatan jalur lebar di lokasi berkenaan mencukupi. Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Teo Ni Ching optimis liputan jalur lebar di negara itu akan mencapai 90% dengan pelaksanaan projek berkenaan. Sampailah suku keempat 2022 memang coverage ataupun rangkaian 4G untuklah kawasan di Sarawak yang berpenduduk adalah setinggi 87.12%. Ini tetapi kami memang rasa bahawa ada ruang lagi untuk kita tambah baik, dan oleh sebab itu setakat ini masih ada 684 menara yang sedang dilaksanakan, dan kita percaya bahawa apabila jumlah ini 684 kesemuanya telah siap, kami bolehlah mencapai lebih daripada 90% punya coverage untuk Sarawak. Dan selain daripada itu, di bawah jendela kami ada satu projek lagi yang kita panggil Point of Presence. Setakat ini kami pun adalah memang telah identify mengenai pasti 60 kawasan pendalaman yang kami akan melaksanakan program POP ini dengan satu peruntukan sebanyak 80 juta ringgit. Dalam pada itu, sebanyak 684 menara telekomunikasi akan disiapkan bagi mempertingkat liputan komunikasi di negeri itu. Baik, seterusnya. Kadar pengangguran pada suku tahun keempat 2022 mencatat penurunan kepada 3.6% berbanding 4.5% pada tempoh sama 2021. Daripada jumlah tersebut, kadar pengangguran dalam kalangan belia dan graduan turut mencatat penurunan kepada 10.7% berbanding 11.7% pada suku keempat 2021. Ia didorong inisiatif pantas kerajaan dengan mempertingkat kadar penyertaan tenaga buruh menerusi pelbagai agensi di bawah Kementerian Sumber Manusia. Semasa pandemik COVID-19, kadar pengangguran telah melonjak kepada 45%, namun dengan usaha kerajaan, kadar ini telah berjaya dikurangkan kepada keadaan sebelum pandemik COVID-19. Merujuk kepada statistik tenaga buruh oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, kadar pengangguran pada suku tahun keempat 2022 ialah 36%. Ini jelas menunjukkan ekonomi negara berada pada tahap guna tenaga penuh. Manakala bagi kadar pengangguran di kalangan belia dan graduan pula pada suku tahunan keempat 2022 adalah 10.7% berbanding 11.7% pada suku keempat 2021.
Dewan Negara hari ini turut dimaklumkan masalah kesuburan lelaki di Malaysia berada di tahap membimbangkan. Menurut Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Aiman Atira Sabu, perkara itu turut menyumbang penurunan kadar kelahiran negara selain faktor kesuburan pasangan dan perubahan gaya hidup masa kini. Justru itu, kerajaan akan menambah baik rawatan kesuburan dengan mewujudkan klinik rawatan kesuburan khas untuk lelaki. Mengambil pendekatan lebih proaktif, LPPKN juga telah mewujudkan klinik kesejahteraan lelaki yang telah pun mula beroperasi pada Oktober 2022 di Klinik Self-Fertility Kuala Lumpur, dan pada tahun 2023 ini dia akan diperluaskan ke 6 lagi klinik LPPKN di seluruh Semenanjung Malaysia dan juga Sarawak. Klinik ini menawarkan ujian saringan kesihatan lelaki, khidmat nasihat masalah seksual dan amalan gaya hidup sihat serta rawatan ubat untuk membantu meningkatkan kesuburan lelaki, memandangkan pada masa ini masalah ketidaksuburan dalam kalangan lelaki semakin meningkat. Baik, demikian perkembangan langsung dari bangunan Parlimen. Untuk perkembangan berita tengah hari selanjutnya, kembali bersama Syah di Angkasa Puri.